Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada TKP Intai Jagat Channel. Nama aku I dan kisah benar seram malam ini bertajuk Malam Jumaat. Sebelum tu, a'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Tahu channel pasal apa? Channel adalah mengisahkan kisah benar seram yang berlaku dekat aku ataupun orang-orang di sekeliling aku. Terima kasih kepada follower aku, kepada subscriber aku yang mana sudi follow aku daripada first sampailah sekarang. Even though walaupun aku tak selalu upload dan aku berusaha untuk upload selalu, tapi manusia kan biasalah alpa dengan beberapa benda. So sekarang aku dah ada kat sini. So mari kita start cerita seram. Cerita seram ni berlaku pada malam Jumaat, iaitu malam semalam. Sebenarnya baru-baru ni aku dengan adik aku, bukanlah baru-baru ni sebenarnya, aku memang suka cerita seram, cerita hantu, cerita misteri lah sebenarnya. Tapi bukanlah aku seorang yang berani ataupun hari-hari tengok benda yang tak berapa memberangsangkan tu. Tapi sebab dah minat kan benda-benda misteri ni, so aku terjumpa dekat YouTube ada salah satu channel ni, dia upload pasal cerita ni. Bukan sponsored ya, just aku mention je lah sebab dia ada kaitan dengan cerita ni. Cerita Jepun, anime, iaitu tajuk dia Yamichi by Japanese Ghost Story tersilap aku. Dia ada 10 season, lepas tu satu season dia ada 12 ke 13 macam tu, dan satu episod ada 4 minit je. Memang dia fix, memang dia tetap setiap episod 4 minit je. Dan ceritanya agak seram jugalah, macam misteri. Kadang-kadang kau tak faham pun ending dia apa, so kau kena fikir sendiri ataupun kau kena google ataupun tengok komen untuk faham cerita tu. Somehow aku dah tersuka cerita tu, so aku pun racun adik aku tengok sama-sama dengan aku. Setiap episod tu tak ada kaitan pun antara satu sama lain, tapi menyeramkan malam-malam korang. So kiranya balik kerja tu, masak. Tengah masak tu, adik aku dah pasang cerita tu dekat laptop tau. Dia dah buka speaker. Time tu dah pukul 7.10. Tiba-tiba nak jadikan cerita, blackout. Satu rumah blackout. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba blackout tengah petang maghrib tu. Time tu mak aku baru je lepas mandi. Lepas tu mak aku masuk bilik. So aku dengan adik aku tinggal berdua dekat dapur tau, sambil nak tengok cerita hantu tu. So kiranya aku nak tengok cerita tu dengan adik aku. So aku stop sekejap cerita tu dan aku pergi masak untuk buat macam snack-snack lah, sambil makan sambil tengok cerita tu. Masalahnya kan, tahu tak, benda ni selalu akan jadi bila korang tengok cerita seram. Dan kalau korang nak tahu, bila korang tengok benda-benda yang ataupun dengar benda-benda yang seram ataupun paranormal ni, dia automatically akan invite benda-benda tu sekali tau. Nak tak nak, dia macam ada vibe dia, ada aura dia macam tu lah. Aku tak tahu korang faham ke tak, tapi itulah, aku harap korang faham apa yang aku cuba sampaikan. Mak aku pun daripada bilik, mak aku pergilah dekat dapur. Mak aku cakap tak ada elektrik. Yelah. Lepas tu time tu dah maghrib, akhirnya nak dekat maghrib. So pintu semua dah tutup tau, tingkap semua dah tutup. Lepas tu mak aku pergi dapur. Mak aku pun dengan tanpa rasa bersalahnya bukalah pintu luas-luas, sebabnya kan tak ada elektrik. So selalu automatik orang kalau tak ada elektrik, orang akan buka pintu ataupun tingkap. Tak kisahlah waktu tu pukul 2 pagi ataupun tengah-tengah hari, sebabnya panas kan, sebab gelap, lepas tu panas, tak ada elektrik kan, biasalah. Lepas tu mak aku pun buka lah pintu seluas-luasnya dekat bahagian dapur tu. Normally orang akan buka pintu ataupun tingkap kan time tak ada elektrik, itu normal lah. Kiranya mungkin aku yang tak normal, aku tak tahulah. Sesiapa yang macam aku ataupun macam mak aku, kau boleh komen kat bawah kan. Bukanlah salahkan sesiapa, cuma je sebab dah maghrib kan, so aku tak sukalah buka pintu ataupun buka tingkap. Dan waktu-waktu macam tu lah ada jin yang apa nama dia, Ibnu Sibian, Sibian, macam tu lah lebih kurang nama dia, jin yang suka kacau anak-anak tu. Tapi nasiblah dekat rumah aku tak ada kanak-kanak. Tak tahulah itu valid ke tak sebenarnya. Tapi waktu tu kiranya memang tengah jin berlega. Dan waktu yang sama, pukul 7.10, aku tengok jam waktu tu. Time tu aku tengah masak tau. Lepas aku pun tutup lah api. Benda tu sebenarnya dah nak siap dah, tapi lalu tak ada elektrik tu, aku tutup je lah kan. Maknanya nak masak dalam gelap ni, dengan panas-panas, dengan wap-wap dia kan. Lepas tu bila dah buka pintu tu, nampaklah jiran-jiran aku yang terdekat pun dalam 2-3 rumah juga. Diorang pun keluar juga daripada rumah untuk tengok kat mana blackout, diorang sebelah blackout ke tak, macam tu lah. Dan diorang pun bercakap lah sama sendiri. Lepas tu aku duduk je dekat dalam dengan adik aku. Kejadian tak ada elektrik tu berlaku dalam 20 minit macam tu lah. Time tu aku ingat pukul 7.10 petang. Dan tak lama tu, dalam 20 minit lepas tu baru ada elektrik balik.
Dan korang tahulah bila korang buka pintu time waktu-waktu maghrib tu, memanglah korang menjemput benda-benda tak sepatutnya masuk ataupun keluar daripada rumah. Kita orang pun tutup lah balik pintu cepat-cepat sebab dah maghrib kan. Aku ingat time tu aku baru duduk balik dekat meja tu, sebab tadi kan aku berdiri sebab tengah masak kan. So aku duduk balik dekat meja tu. Time tu dalam 7.40 ataupun 7.45 macam tu. Dan aku pun dengan tanpa rasa bersalah je dengan adik aku, sebab snack kan dah siap, benda yang aku masak tu dah siap. So nak makan sambil tengok cerita hantu yang Michibai tu, cerita hantu Jepun tu. Lepas tu kita pun duduk lah dengan tanpa rasa bersalahnya dekat atas meja tu, sambil sambung lah nak tengok. Adik aku dah buka speaker tau, so memang dengar lah bunyi hantu dia mengilai ke menjerit kan dekat dapur tu. Tak tahu lah kalau orang luar dengar, aku minta maaf lah kepada yang jiran aku kan. Orang pun tengok lah cerita tu, dan masa pun berjalan beberapa minit lepas tu, just beberapa minit je lah. Lepas tu aku ada kucing tau. Kepada sesiapa yang tak tahu, aku ada kucing nama dia Hikari. Kucing tu warna putih. Aku akan tunjukkan videonya dekat dalam ni. Kebetulan video tu pun aku ambil semalam tau. Ada satu hari tak makan sebenarnya tau. Sebabnya makanan dia tu macam korang tengok dekat gambar ni, makanan dia tu dia jenis yang macam dia selak tau bawah ni. Dia macam ada sangkut. So kalau kita orang tak buka, sebab kita orang tak nak lah bagi dia turun makanan dia sendiri, sebab nanti makanannya lemau kan, macam jenis yang biskut kan, macam rangup. So kiranya kalau kita orang buka je benda tu, nanti dah lemau lah. So Hikari tak nak makan. Memang kucing manja dia tu, kucing rumah kan. Sebenarnya makanannya dah tak ada, dah kosong. Maksudnya dah tak jatuh daripada tempat tu. So dia tak makan daripada pagi. Dia tidur je dekat dalam bilik aku. Dan tak ada siapa pun perasan benda tu. Kita orang baru perasan bila kita orang dah start tengok cerita tu. Aku duduk membelakangkan tempat makanan Hikari tau. Lepas tu adik aku nampak lah Hikari datang jalan-jalan kat dapur kan. So adik aku pun tegur lah Hikari, tengok dia pergi tempat makanan dia. Lepas tu aku tengok, lah makanan dia tak ada, makanan dia tak turun. Lepas tu aku pun buka lah dia punya selak macam kunci makanan dia tu. Lepas tu makanan dia pun turun. So dia pun makan lah dengan berseleranya. Hikari ni dia kucing senyap tau. Dia tak akan cakap kalau benda tu tak penting. Dia tak akan mengiau kalau benda tu tak penting. Dia nampak muka aku waktu makanan dia belum turun lagi tu. Dia pandang muka aku, lepas tu dia mengiau. Maksudnya dia betul-betul lapar lah, dia memang nak makanannya. Lepas tu aku pun sama lah tengok cerita hantu tu dengan adik aku. Tapi tengah makan tu, dia macam asyik tertoleh-toleh ke belakang tau. Adik aku yang perasan, dia macam tersentak. Sebab aku tak nampak Hikari, sebab dia dekat belakang aku kan. So adik aku lah yang nampak sebab di sebelah Hikari. Dia macam tersentak, dia macam tiba-tiba matanya bulat gila besar. Lepas tu dia pandang belakang. Dia pandang belakang tu, maksudnya sepatutnya dia pandang aku dengan adik aku lah kan, sebab kita orang je manusia yang ada dekat dapur tu. Tapi mata dia bukan pandang kita orang tau. Mata dia macam tembus ke tirai tingkap dekat belakang kita orang. Maksudnya apa? Dia bukan pandang kita orang tau. Dia pandang ataupun dengar bunyi benda dekat belakang kita orang. Lepas tu aku dengan adik aku automatik pandang sekali tau apa yang Hikari pandang tu. Tapi kita orang tak nampak apa-apa lah. Dia makan. Lepas tu dia pandang. Dia makan, dia pandang. Dalam 2-3 saat dia akan pandang belakang. Dia macam telinga dia tegak gila, mata dia pun bulat besar. Lepas tu kita macam, kenapa Hikari ni? So Hikari kenapa? Kita orang cakap macam tu kan. Lepas tu dia kan tengah lapar, daripada pagi tak makan, dia tidur dalam bilik. Lepas tu dia stop makan dan dia jalan. Dia jalan pergi daripada tempat makanan dia tu. Dia pergi dekat depan. Maksudnya dia pergi dekat ruang tamu balik. Dia pergi kat bilik. Dia dah tak nak makan, dia tak nak berada dekat dapur dah. Lepas tu dia jalan-jalan. Setiap kali dia jalan tu, dia akan pandang belakang. Dia jalan, dia pandang belakang. Macam tu. Memang sampai ke arah depan tu, dia buat macam tu. Sampai dia hilang daripada pandangan lah, kiranya dia akan buat macam tu. So kita macam, dah kenapa Hikari ni? Kita pun pandang tau, pandang tirai tu, tapi tak ada apa-apa. Bila dah lepas tu baru adik aku cerita, time Hikari tengah toleh-toleh tu, adik aku meremang. Like, adik aku ni jenis yang macam susah tau nak rasa something yang pelik-pelik ni. Tapi dia meremang time tu. Tapi aku tak meremang. Mak aku dah pergi tau, lepas dah tutup pintu yang masa first blackout tu. Hikari dah pergi depan. Lepas tu mak aku pun pergi ke dapur. Sebab mak aku dengar suara aku dengan adik aku cakap-cakap dengan Hikari. Macam kenapa macam tu kan. Janganlah pandai, kenapa? Ada apa kat situ? Kita orang macam tanya Hikari, tapi Hikari habiskan kita orang. Lepas tu adik aku macam, Hikari janganlah macam ni, takut. Lepas tu aku lupa gila semalam yang sebenarnya adalah malam Jumaat tau. Malam Jumaat ni maksudnya 2 je. Satu, malam kebaikan untuk kau ngaji segala benda, buat kebaikan. Satu lagi, malam di mana benda-benda tak sepatutnya berkeliaran ataupun
memang benda pelik-pelik lah yang terjadi kan. Aku teringat sebenarnya semalam adalah malam Jumaat. Like malam tu adalah malam Jumaat. Dah lah tadi maghrib buka pintu luas-luas. Kau faham tak? Dia macam memang link tau dekat situ. Kita orang dah macam dah rasa lain tau. Lepas tu adik aku macam, Hikari jangan tinggalkan kita orang. Lepas tu adik aku pergi, dia kejar Hikari. Dia ambil balik Hikari. Kan Hikari dah lari daripada kita orang. Bukan lari daripada kita orang, lari daripada nak duduk dekat dapur. Walaupun dia tengah lapar. So adik aku pergi ambil balik Hikari, datang balik duduk dengan kita orang kat dapur tu, suruh temankan kita orang. Kita dah tengok cerita hantu. Lepas tu kelakar lah. Aku peluk lah Hikari macam, tapi Hikari macam tak tentu arah. Macam tu. Dia macam padang. Dia pandang. Dia pandang langit, pandang ceiling, pandang pintu. Ada macam nampak benda tu terbang sana sini. Macam tu lah umpama dia. Dia tak akan cakap kita orang kalau dia berada dalam keadaan yang tak terancam. Faham tak maksud aku? Maksudnya sebelum ni pun aku pernah kena cakap dengan dia sampai lebam tau. Mana ada kucing cakap sampai lebam. Maksud aku macam lebam yang betul-betul lebam macam kena tumbuk tu dekat aku punya tangan sini. Tapi time tu aku tak tahu dia terancam sebab apa. Time tu pun kat luar dan aku tak tahu dia nampak apa, dan dia cakap aku macam bukan tuan dia macam tu. Padahal dia tak pernah cakap aku sebelum tu. Cakap-cakap time main-main tu adalah, tapi cakap yang betul-betul cakap tu tak ada tau. Semua orang dalam rumah ni pernah kena cakap dengan Hikari time dia rasa terancam, tapi tak tahu punca dia apa. Macam tu. Orang duduk balik dekat meja makan tu, lepas tu atas meja adik aku peluk Hikari macam ni. Lepas tu Hikari macam tak tentu arah tau. Dia nak lepaskan diri daripada adik aku tu. Dia lompat, lepas tu dia cakar adik aku punya kaki. Lepas tu dah berdarah lah kaki adik aku kan. Lepas tu dah kena cakar, adik aku lepaskan dia. Lepas tu dia turun, dia tengok. Dia tengok keliling. Lepas tu dia pun lari balik pergi depan. Dia tak nak duduk dekat dapur. Time tu juga mak aku datang. Lepas tu dah masa sama mak aku pun cakap, meremang lah. Mak aku cakap macam tu. Adik aku meremang, mak aku pun meremang. Dan Hikari pun tiba-tiba jadi macam tu. Pelik gila kan. So aku pun tak tahu sebenarnya apa benda yang termasuk ataupun terkeluar time maghrib tu. Dah semalam-malam Jumaat kita orang tengah tengok cerita hantu. Lepas tu kita orang pun tak jadi tengok cerita hantu tu. Makanan tu pun tak jadi makan sampai habis. Kita orang tutup speaker, kita orang bawa pergi depan. Itulah sebenarnya sebab tak semalam maghrib lagi waktu tu. Masa tu dah nak pukul 8 kan. So macam itulah salah sendiri kan. Dah lah buka pintu maghrib. Tak, sebenarnya aku pun tak tahu benda apa. Sebab malam tu aku mimpi. Malam semalam lah maksudnya aku mimpi something. Tapi aku tak ingat. Mimpi aku tu tak ada kaitan pun sebenarnya dengan apa yang terjadi malam semalam tu. Maksudnya tak ada apa-apa yang menyeramkan dalam mimpi aku tu. Sebab kalau korang kenal aku, maksudnya kalau korang dah penonton setia yang tengok dekat channel aku ni, korang tahulah yang aku akan dapat macam beberapa hint kalau benda tu pelik-pelik melalui mimpi. Tapi bukanlah selalu, aku tak kata itu kelebihan ke apa ke. Aku tak suruh korang percaya bulat-bulat ke ataupun nafikan bulat-bulat. Tapi itu yang terjadi dekat hidup aku lah. So aku nak bagi gambaran yang macam tu. Malam tu aku rasa mak aku ada mimpi something, dan mak aku macam pening kepala je tau. Like aku tak tahu. Mak aku cakap makan Panadol banyak kali pun dia tak hilang-hilang peningnya. Lepas tu pagi tadi aku bangun, aku tak perasan tau sebenarnya. Bila dah petang baru aku perasan, iaitu sekarang ni lah, kiranya hari Jumaat ni, aku perasan dekat kaki aku ada kesan lebam. Dan bila aku tekan-tekan tak sakit pun. Sebab selalunya apa yang info, maklumat yang dapat dekat Google ataupun dengar cakap-cakap orang kan, kalau ada lebam dekat badan-badan kita yang mana kita tak rasa pun kesakitan lebam tu bila kita tekan, itu maksudnya bukanlah lebam yang biasa. Itu lebam yang luar biasa. Macam tu lah. Aku pun tak tahu sebenarnya apa. Kalau korang perasan, surrounding kali ni berbeza sikit daripada apa yang selalu aku buat. So aku sajalah nak buat kelainan sikit. Sebabnya yelah, benda sama je ulang-ulang, nanti bosan lah kan. Cukup sampai itu sahajalah episod kali ni. Aku sebenarnya ada banyak lagi cerita yang daripada mak aku, daripada sepupu aku. Banyak tau. Tapi sebab kisah aku ni kisah benar, dan aku kena tahu daripada mulut orang tu sendiri. Aku tak boleh tokok tambah. Jadi aku kena kumpul maklumat tu, dan itu ambil masa. So maafkan aku sebab tak selalu upload, okay? Terima kasih banyak kepada sesiapa yang dah follow aku daripada awal sampai sekarang. Daripada aku 0 subscriber sampailah sekarang. Aku tak tahulah, YouTube baru-baru ni ada update tau. Lepas tu tiba-tiba aku sebenarnya tak tunjuk aku punya subscriber dekat orang. Tapi aku tak tahulah YouTube buat apa.
latest punya update ni, dan somehow dia tertunjuk dekat orang, aku punya subscriber ada berapa, dan aku tak gemar benda tu. Aku dah cari tahu dekat Google apa semua macam mana nak hide aku punya subscriber, tapi aku dah cuba buat benda tu juga, tapi ia masih kelihatan. So kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah tolong aku. Terima kasih, kita sama-sama tolong. Aku tolong kau, kau tolong aku, okey? Aku bagi kau cerita seram benar yang korang takkan dapat dekat mana-mana ataupun dengar dekat mana-mana. Dan kalau yang sama tu adalah kebetulan ataupun tak dirancang, bolehlah sokong aku dengan komen, like, share, subscribe. Aku ada juga buat TikTok, dan kalau korang tak tahu, aku ada letak linknya dekat bawah video ni. Kat TikTok aku post juga benda-benda seram dan juga benda-benda random yang terjadi kan. Terima kasih banyak. Segala yang baik itu datang daripada Allah, dan segala yang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Take a peek, intai jagat wujudnya memanggil.